السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini mengadakan kelas yang terakhir sebelum kita memberi laluan kepada bulan Ramadan. Tuan-tuan, tadi Al-Fadil Tuan Imam ada menyebut tentang bulan yang kita akan insya-Allah sambut hari Selasa ni. Sekarang hari Selasa, maksudnya lagi seminggu lah, tak sampai seminggu lah, lebih kurang 6 hari saja lagi lah, tuan-tuan. Dan memang ada kaitan dengan topik kita malam ini berhubung dengan puasa. Saya bekalkan kepada tuan-tuan teks doa yang dibaca oleh Nabi dan diajar oleh Ammar, sahabat Nabi bin, tuan-tuan, Ammar bin Yasir. Mak dia nama Sumayyah. Ini sahabat besar Ammar. Kita akan tetap baca kitab kita kerana doa ini ada dalam kitab kita, muka surat 408. Cuma masalahnya doa tu saya tak bagi terjemahan. Nanti tuan-tuan tulislah ataupun tuan-tuan tengok balik rakaman ni. Cuma saya nak kena buat roundabout dulu. Saya bekalkan pada tuan-tuan ni doa yang dibaca oleh Nabi, diajar kepada kita oleh Ammar bin Yasir. Dia baca doa ni bila, tuan-tuan? Dia baca doa ni di dalam salat. Dan apa kaitan tu imam kata kena cakap bab puasa? Apa kaitan puasa dengan tajuk doa kita? Oh, ni besar lah. Tuan-tuan bisa dengar ayat ni. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah 183. Tuan-tuan kena ikut dia punya flow dia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang ayat berhubung dengan kewajipan puasa pada ayat 183 Suratul Baqarah. Ayat ni nanti tuan-tuan akan tak larat nak dengar. Sehari dua lagi ayat ni akan
Dibaca berulang-ulang kalilah. TV, radio, ustaz, subuh, duha, lohor, asar. Ayat ni ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 suratul Baqarah. Siapa ada Quran atau ada telefon, cuba buka Mushaf. 183 isu dia puasa. 184 isu dia puasa. 185 cerita puasa. 186 cerita apa? Cuba tengok. Kita ni sikit, kita dia panggil beraktiviti dalam classroom. 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. 184 faman kana minkum maridan. 185 isu puasa. Faman syahida minkum syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. 183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 186 terus tajuk lain. Tajuk apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nampak tak apa yang saya nak bawa tuan-tuan? Allah telah memberikan suatu isyarat, dia panggil munasabah, suatu hubung kait yang sangat jelas di antara puasa dengan doa. Di dalam Al-Quran dia ada satu ilmu dia panggil munasabah. Munasabah ni bukan lagu munasabah kita ni. Munasabah ni maksudnya apa reason, apa kaitan, apa sebab, apa rasionalnya ayat ini diletakkan sebelum dan ayat ini diletakkan sebelah. Susunan ayat dan surah itu ada munasabah dia. Dia panggil ilmu apa? Munasabah. Sebab apa ayat ni duduk sebelum? Pasal apa ayat ni Allah bawa selepas? Kenapa surah ni dulu? Apa hubung kait surah sebelum dengan surah yang selepas? Itu dibincangkan oleh para ulama kerana ada maksud dia. Jadi tuan-tuan, apa munasabah sebut puasa, lepas tu sebut doa? Apa munasabah? Apa rasional dia? Yang ni tuan-tuan boleh fikir, tak salah. Boleh teka, boleh andaikan. Kenapa Allah sebut tentang puasa? Kutiba alaikumus siyam, isu puasa, hukum hakam puasa, kelebihan bulan puasa, bulan yang diturunkan Al-Quran. Tetapi di hujung ayat itu, pada akhir surah itu, pada akhir muka surat itu, Allah menimbulkan isu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Isu puasa, isu doa. Saya kena sebut tajuk ni pasal kita nak masuk puasa. Puasa selain daripada bulan salat, kita salat tarawih, kita salat witir, ayat 183, 184, 185 hingga 186 memberikan isyarat Ramadan adalah bulan yang paling mustajab dan terbaik untuk berdoa. Masa yang terbaik, ruang yang begitu luas, peluang yang begitu berharga ada di dalam bulan yang kita akan sambut nanti. Itulah munasabah dia, hubung kait dia. Itulah makna kepada apa?
ayat puasa ditutup dengan ayat doa. Lepas itu kalau tuan-tuan tengok bulan puasa banyak doa. Mangkit sok dia suruh kita doa, betul tak? Mangkit sok dia suruh kita doa, betul tak? Lepas tu sepanjang puasa tu, sepanjang hari tu dia suruh kita doa. Lagi ketika hendak berbuka, lepas tu Lailatul Qadar. Sebab itu bulan Ramadan ni selain daripada salat, selain daripada tadarus, selain daripada sedekah, apa lagi tuan-tuan buat dalam bulan Ramadan ni? Tadarus, tilawah, qiyam, salat malam, puasa, sedekah, zakat. Apa lagi? Dulu umrah, orang duk pergi umrah dalam bulan puasa sama pahala dengan haji. Satu lagi benda yang Tuhan sendiri kempen, Tuhan sendiri suruh, doa. Dan malam ni tuan-tuan, saya tambah satu lagi koleksi doa Nabi. Pasal apa saya bagi malam ni? Tuhan atuk cantik ya. Tengok tadi duk study, tengok tajuk apa malam ni, rentetan daripada kuliah lepas. Ibn Qayyim bawa tajuk doa ni. Cantik lah pasal boleh bagi. Kalau bagi dah habis bulan puasa itu, dia tahu lah ustaz bagi pas puasa. Kuliah pula hari Selasa tajuk ni. Tak, itu kami ngangok Allahumma laka sumtu tu. So ini doa yang tuan-tuan ada tiga tanggungjawab. Bila kita belajar apa-apa doa Nabi, kata para ulama, kita ada 3 tanggungjawab. Bukan doa ni saja. Doa. Apa-apa doa pun, apa-apa saja zikir, wirid nabawi yang datang daripada Nabi, kita ada 3 tugas yang wajib kita buat. 1, hafal. Kena hafal. Kena mula, cuba, try, test, hafal. Kena. So tak ada alasan dah. Start malam ni tak ada alasan, tak ada apa nak buat. Aku tak tahu nak buat apa, nak pi mana tak boleh, apa pun tak boleh buat. Tak ada. Pasal apa? Ada doa nak kena hafal. Pasal tu bagi panjang sikit. Kalau bagi pendek 3 hari puasa dia boleh dah. Yang ni 30 hari pun tak tentu ni. Kadang-kadang kita baca dia abang tak dan tulis, putus setiap bagi, tak putus setiap je Syah. Cuma kita bagi kerja sikit lah, makna tak bagi, dia nak kena ingat, nak kena cari lah. Pasal apa? Pasal bangsa yang apabila terlalu dimanjakan, dia jadi macam kita. Hok nu tolong, hok ni kota, hok nu subsidi apa semua bantu, dasar ni bagi sangat ke orang Melayu. Orang Melayu jadi melemah, lalah kali cerah boleh ke orang. Bangsa yang dia panggil lasak ni, dia kena bagi susah, dia kena tekan tu baru dia kenjui ni. So kita kena ada, dia panggil apa? Dia panggil kesungguhan lah sikit. Okey. Yang pertama kata para ulama, bila kita dengar, kita baca doa al-ad'iyah an-nabawiyah, doa-doa Nabi, kita kena hafal, usaha hafal. Tu tanggungjawab kita tu. Kalau kita betul-betul sayang dekat Nabi, cinta dekat Nabi, bukan pi buat capal. Dak. Yang tu tak, Nabi tak suruh, sahabat tak suruh. Yang tu mereka kediri. Dak, Nabi tak suruh. Nabi suruh buat apa? Nabi suruh hafal doa dia. Dan yang ni doa ni free of charge. Percuma ni tuan-tuan. Tu dia doa, nak suruh hafal je, percuma. Tak payah bayar apa. Tak bayar. Nak bagi saya ambil. Tapi kalau ni tanya, tak bayar. Yang kedua kena apa? Tikrar. Dah hafal tu selesai dah, kena ulang baca. Doa Nabi beratnya pasal apa tuan-tuan? Bila kita pi mengaji, tuan-tuan mai kat saya boleh 1-2 doa. Pi kat ustaz tu boleh 1-2 doa. Tugas apa? Kena baca, ulang dan minta.
Dia tak boleh dengar, tinggal. Dengar, lupa. Dengar, biar pergi macam tu. Tak boleh. Dia kata para ulama, dia kena tikrar. Tikrar ni apa? Dia kena duk repeat. Dia kena duk baca. Doa Nabi bagi ni, dia bukan suruh simpan. Dia bukan suruh kita buat sengap. Dia suruh kita baca. Nabi ajak ni untuk apa? Nabi ajak doa ni untuk apa? Untuk kita baca. Tuan-tuan belajar doa masuk jambat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Untuk apa? Untuk baca. Bukan untuk dengar. Bukan untuk jawab perisa. Bukan untuk tahu. Tak, dia bukan untuk tahu. Dia suruh kita baca. Tapi berapa kali masuk jambat baca? Tu berat tu. Dia kata macam mana ustaz? Keluar baru teringat. Keluar dia panggil ghufranak. Yang nampak. Okey. Yang ketiga apa dia? Nak kena sampaikan dan nak kena usaha untuk ikut apa yang doa tu suruh. Jadi tanggungjawab tuan-tuan, hafal, ulang, baca, minta, sebut. Lagi satu yang paling besar sekali, sebarkan. Okey. Hadirin mukminin, kita mula dengan baca doa ni. Tapi sebelum kita nak baca tu, kalau tuan-tuan tengok, dia ada sedikit introduction, latar belakang. Macam mana dia boleh muncul doa ni? Macam mana Ammar boleh cerita doa ni? Ada peristiwa. So tuan-tuan start mulai malam ni, esok Rabu, Khamis pun semua sepanjang bulan puasa baca. Tarawih bacalah, semayang apa semua baca. Mangkit tahajud, witir baca. Pasal apa? Pasal Nabi baca dalam semayang. Okey. Mari kita tengok. Kita baca cerita awal dia. An Qais ibn Ubad qal, daripada Qais bin Ubad dia kata, ini permulaan cerita. Salla Ammar bin Yasir bil qaum salatan akhaffaha. Ini dia punya rentetan dia. Okey. Hadis ni dia punya status dia sahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga ada dalam Musnad Ahmad. Ada dalam Musnad Ahmad, ada juga dalam Sunan An-Nasa'i. Dia ada sikit perbezaan lafaz lah, tapi dalam dua-dua kitab tu ada. Okey. Ammar bin Yasir, dia telah menjadi imam satu salat di kaum dia, yakni di kawasan dia jadi imam. Apa isu dia? Ini menarik. Akhaffaha, dia semayang cepat. Dia semayang tu macam laju. Akhaffaha, takhfif, ringan. Maksud semayang ringan ni semayang apa? Semayang cepat lah. Salah semayang cepat. Tentu kalau orang tanya, boleh tak nak semayang cepat? Itu kita tengok, boleh tak? Faka'annahum ankaruha. Makmum yang duduk belakang, yang jadi makmum yang ikut Ammar ni, mereka macam tak berapa nak setuju. Duk berasa macam pelik ni, sah ke kalut pelik semacam ni, cepat ni. Makmum ni dia panggil apa? Pengkritik bebas. Makmum ni lambat pun tak puas hati, panjang pun kena, pendek pun kena, duk tak kena situ. Makmum dia ikut imam. Imam semayang laju lah. Semayang lambat lah. Tapi imam pun Nabi bagi amaran lah. Kalau salat, Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu menjadi imam, falyukhaffif, hendaklah dia ringankan. Tapi perbahasan tentang kadar ringan tu panjang. Apa yang dikatakan ringan?
Nabi kata fa in kana fihi mudha'if wa zil hajah. Nabi kata ada orang dhaif, ada orang ada hajat, ada orang sakit, ajuz dan sebagainya. Tapi Nabi suruh ringankan. Okey. Faqal, depa pun pi, depa kata alam utamma ar-ruku' was-sujud. Dia kata engkau rokok dengan sujud ni elok betul. Kau atamma yutimmu, artinya kau rokok dengan sujud ni sempurna ke tak? Cepat sangat ni. Dia buat komplain. Dia buat komplain siapa? Ammar bin Yasir. Dia berkata apa ni Ammar, kau baca cepat ni, kau rokok betul ke? Cukup apa? Bukan rakaat, apa? Tumaninah. Kan Nabi tegur kan, orang yang tak ada tumaninah ni tak sah. Hadis Bukhari, ingat tak hadis tu? Hadis yang dia panggil musi'us salah, hadis orang yang buruk sembahyang dia. Nabi kata apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata pergi sembahyang lain. Lepas tu Nabi kata apa kat dia? Apa? Warka' hatta tatma'inna raki'an. Dah dia perah, dia pun tak tahu nak kata nak buat apa nak, dia tak tahu nak elok macam mana. Dia kata Nabi tolong ajar, tak tahu. Nabi kata habis sembahyang baca bagi elok apa semua, hang rokok hatta tatma'inna raki'an, sampai ada tumakninah. Tadi sembahyang kalut. Ulama ambil hadis tu tumakninah rukun, siapa tak ada tumakninah batal. So depa tanya hang sembahyang tadi Ammar ada tumakninah? Okey ke rokok dengan sujud? Pasal cepat. Qalu bala qala amma inni da'autu fiha bidu'a. Dia kata apa? Dia kata bukan takat tumakninah tu ada. Dia kata bukan takat tumakninah tu ada. Dia berkata dia cepat. Tapi dia jawab balik, dia kata apa? Bukan takat tumakninah tu saja yang ada. Bahkan aku dan baca doa Nabi aja. Tuan-tuan rasa doa ni, kalau tuan-tuan tengok ni saya perbesar dia punya phone dia. Tuan-tuan tengok rasa-rasa berapa minit. Kalau lancar lah. Dia kata dekat depa tu, yang depa kata dia sembahyang cepat tu, dia kata bukan setakat sembahyang itu cukup tumakninah, ada tumakninah, don't worry. Dia kata bahkan aku sempat membaca di dalam salat itu doa yang aku ambil daripada Nabi. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita perhati macam cepat, tapi okey. Sebab itu para ulama apabila mereka bincang, khasnya di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia mengatakan apa? Di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dia kata tumakninah ni apabila kita rukuk, di dalam mazhab al-Imam Syafi'i kita nak ukur kadar cukup, kadar yang paling kurang, minimum kita kira dapat tumakninah tu sekadar tasbih. Maksudnya kalau tuan-tuan duduk rokok tu, tuan-tuan sempat, maksudnya ada masa sebut subhanallah sekali, maka itu sudah memadai untuk dikatakan tumakninah ada. Subhanallah berapa minit? Tapi janganlah itu apa dia? Itu dia panggil apa? Minimum, paling kurang. Maksud kalau kurang daripada tu fail lah. Kita tak maulah macam tu. Maksud tuan-tuan, contoh kalau tuan-tuan rokok kan, tuan-tuan apa dia panggil timing tu subhanallah. Okey, tuan-tuan dah boleh sami Allahu liman hamidah, dapat. Kalau kita kira pada kadar minimum itu, fast, very fast. Allahu akbar, tunduk sikit subhanallah, sami Allahu liman hamidah, sujud macam tu je, Allahu akbar subhanallah, Allahu akbar rabbighfirli, rabbighfirli. Kalau tak sebut pun tak apa, tapi rabbighfirli itu paling kurang lah. Rabbighfirli, maksudnya paling kurang Nabi sebut. Cepat sah atau tidak? Sah.
Pasal ada tumaninah. Tapi saya tengok di Indon ke mana, yang tu bukan kata tumaninah, minah awang pun tak ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh jangan. Saya nak sentuh sikit ni pasal kita nak semayang tarawih. Pertama, kita bacalah doa ni. Pertama, bila kita sebut salat tarawih, perkataan tarawih tak wujud dalam hadis. Istilah tarawih tu tak ada. Tapi tak apalah, pasal istilah ni bukan benda besar. Yang pentingnya benda tu ada. Nabi menyebut salat tarawih tu, kalau tuan-tuan carilah hadis, mana hadis mayang tarawih? Mana hadis mayang tarawih? Tak jumpa. Tak jumpa. Habis puasa 6 pun tak jumpa. Nabi menyebut salatul tarawih dengan nama salatul lail, salat malam. Tarawih itu apa makna tarawih? Tarawih daripada perkataan istirahat, rehat. Sebab itu salat malam Nabi slow and steady. Semayang Nabi tak banyak rakaat. Bilangan rakaat semayang Nabi tak banyak. Tapi apa yang penting yang Nabi tekankan soal semayang malam ni? Dalam hadis Nabi tekankan soal apa? Tulul qunut. Salat malam yang menepati ruh sunnah, yang mencontohi perbuatan Nabi, apa dia? Semayang malam. Mestilah salat itu berdirinya lama. Sebab tu semayang malam Nabi lah lama. Ada sahabat masuk silap, masuk kena Al-Baqarah, kena Ali Imran, kena An-Nisa, tak rukuk lagi. Kita bukan kata Al-Baqarah, bukan kata Ali Imran, bukan kata An-Nisa. Alif Lam Mim tu sampai hak 5 tu pun Allah dia kata tu Imam buh Alif Lam Mim malam ni. Tak sambung innal ladzina kafaru. 5 tu saja hak yang duduk sebelah Fatihah tu saja. Pasal nak baca ikut apa? Ikut susunan elok-elok 30 habislah. Kena bacalah Alif Lam Mim. Dia kata malam pertama buh Alif Lam Mim dah aku tak larat. Ketak lutut-lutut. Dia lah mayang pun malam tu baru kenalkan pelekat. Pasal apa dia kata dalam 2-3 hari duk kata kat orang? Pasal dia kata bulan puasa yang tak boleh kata. Sebab tu saya kata siap-siap. Tuan-tuan tak boleh marah. Pasal bulan puasa dia kata puasa. Bulan ni Syaban tak apa lagi. Okey. So bagi kita, dan semayang malam ni dia luas. Dalam hadis Nabi kata Allah telah memanjangkan, Nabi kata Allah telah memanjangkan waktunya bermula selepas daripada Isya sampai bila? Subuh. Antara Isya dengan subuh, bila-bila nak semayang tarawih boleh. Sebab itu diperlis. Kita ada, kalau di Alwi setahu saya, Alwi ada second apa ni, dia panggil shift kedua. Shift kedua yang dia mula pukul 3, dia habis. Tuan-tuan, kita lepas Isyak pukul berapa? Pukul berapa tuan-tuan mula tarawih lepas Isyak? Pukul 9 lah kan. Habis ke apa? 9.45. Tuan-tuan saya pun mayang perlis juga. 9.45 siap witir. Siap witir 9.45. Berapa rakaat? 11. 45 minit. Complete set. Full mark. Alwi yang pukul 3 tu. Yang pukul 3 tu. Dia start betul-betul pukul 3. Sharp pukul 3. Dia habis 10 minit. 10 minit sebelum subuh. So pukul 3 sampai pukul 4, pukul 4 sampai pukul 5, dekat-dekat nak subuh dia berhenti sat pasal nak bagi makan. 2 jam lebih. 2 jam lebih. Berapa rakaat?
sama juga 8. Kita 45 minit sebelah, dia 2 jam setengah 8 rakaat. Tu yang pi malam tu bertaubat lahum, bukan taubat nasuha, bertaubat lahum. Dia kata mai mana mayang apa ni kan, elok-elok habis sebulan khatam. Maksudnya satu malam 1 juzu. Semayang 8 rakaat tu 1 juzu. Ini kalau kita nak kira, ini baru betul sunnah. Pasal tu tuan-tuan baca ni, pasal apa yang pi pecah kaki tu? Siapa pecah? Kaki kita pun pecah agak, tapi pecah cerita lain. Pecah pasal dunia. Nabi pecah kaki tu pasal apa? Pasal dia berdiri lama. Saya nak sebut ni pasal apa? Ada tempat dia buat sikler, dia panggil sikler macam garis panduan kita buat. Ada tempat, saya tak sebut lah, ada tempat dia buat sikler, dia kata mesti buat 20, no problem. Sebab salat malam ni 2 sampai larat lah, no problem. Kita pun dah memang tak isu lah benda ni kan. Dia nak buat 20 tak ada masalah, 36 ke 48 ke 72 ke tak ada masalah. Tapi saya rasa macam pandangan saya lah, dia dalam sikler tu dia kata buat 20 secara ringkas. Dia suruh buat 20 secara ringkas. Bagi saya lebih baik buat 8 tapi panjang sikit. Pasal itu lebih menepati cara Nabi. Pasal apa kita nak legan 20 tapi kul huwallah inna a'tayna kul ya inna a'tayna kul, semua second rakaat semua inna. Cuma kembang sulung tu yang tak tahu apa dia. Saya bukan kata apa ni pada mula berkelahi, tak, bukan saya nak berkelahi, tetapi salat malam jangan don't rush. Mayang malam ni bukan kita nak kalut pi mana, kita nak bermunajat, kita nak merintih, kita nak bercakap dengan Tuhan. Siang kita bersabuk dah, siang kita kalut dah, siang kita macam-macam urusan. Malam ni orang lena. Nabi kata wasallu bil lail wan nasu bin niyam. Bangkit salat di tengah malam. Waktu bila? Wan nas niyam, ketika orang duk lena. Pasal apa Nabi sebut orang duk lena? Itu dia panggil privasi antara Tuhan dengan kita. Mayang lain kita kalut, semayang kita lohong, anak kata kah nak pergi sekolah dah ni, mayang asakah ni nak pergi beli makan pula ni, sabuk letih, penat kita mayang. Malam nak sempurna sikit, malam pun ligan trik juga. So hadirin mukminin, mari kita dalam Ramadan ni Tuhan buka, mai kita banti saat kita mai semayang malam, bagi duduk relax, tenang. Kan habaq kata imam baca bagi relax, tenang, jangan duk kalut. Banti saat bagi kita rasa, dia panggil apa? Dia panggil talazzus. Biar kita bila semayang malam tu seperti mana di kalangan orang-orang saleh, mereka tenggelam, mereka rasa zauq, mereka rasa lazat. Allah akbar, bangkit. Pasal itu dia tak rasa letih, pasal dia tak rasa penat, pasal dia tenggelam dalam semayang tu kan. Okey, tak apa, so kita balik, kita baca ni. So dia kata inni da'autu fiha bidu'ain kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bih. Dia kata aku ni dan lagi baca doa yang mana Nabi baca dalam salat. Di kalangan para fuqaha mereka bincang doa ni yang terbaiknya bila? Berdasarkan kepada hadis-hadis yang ada, doa yang Nabi baca di dalam salat adalah doa yang the best. Berbanding kalau kita nak bahas antara dalam semayang dengan luar semayang, berdasarkan hadis dalam yang Nabi baca. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok hadis-hadis yang kata Nabi baca doa tu dalam semayang, termasuk hadis Ammar ni. Ammar baca sebelum ke dalam?
Dalam pasal dia pakai tahan sembahyang cepat apa dalam sembahyang tadi aku baca doa ni lepas, artinya dia baca sebelum. Kalau selepas tak ada lah kaitan, betul tak? So tuan-tuan, banyakkan doa dalam sembahyang. Saya tahu dalam tarawih tuan-tuan tu imam baca, kita tak tahu merewang atau ceruk. Jadi kita nak buat apa? Baca doa, doa minta banyak-banyak. Kata para ulama, doa di dalam salat ada dua tempat. Satu pada setiap sujud. Ini berdasarkan kepada hadis yang sahih. Maksudnya tempat dalam sembahyang pun tang mana yang Nabi kata the best tu, setiap kali sujud. Di pasal itu kalau tuan-tuan dengar Aisyah kata Nabi sembahyang tak banyak, tetapi hampa jangan tanya berdiri dia lagu mana, hampa jangan tanya rokok dia macam mana, hampa jangan tanya sujud dia elok macam mana. Nak bagi tahu apa? Sangat panjang dan sangat lama. Kita nak dapat roh tu kan? Yang kedua kata para ulama, tempat yang Nabi anjurkan kita berdoa, bukan sujud tadi, di setiap sujud. Sujud pertama, kita ada berapa sujud? Tarawih kita ada 2 sujud, 4 sujud. Kalau sembahyang waktu banyak 17 rakaat kali 2, 17 kali 2 berapa? 54 tu. Tu 54 34 kali kita ada peluang untuk doa. Dalam 34 tu kita tanya doa tak? Allah tak ada. Bukan 3 atau 4, 34 sekali pun hang tak doa. Tak. Allahu akbar. Siapa yang 30 kali Tuhan buka pintu, 30 kali dia sujud pada Tuhan, 30 kali Tuhan dekat dengan dia, dekat, Nabi kata Tuhan dekat dengan dia 34 kali lah sembahyang tu, sekali dia tak rebut peluang tu, Allah tak tahu nak abang. Yang dia kalut sekali lagi lepas habis sembahyang, bukan tak boleh, boleh dia kalut tu lepas sembahyang tu pun dia duduk doa tu imam. Tengok baik baca. Okey, balik pada tajuk kita. So yang kedua kata para ulama, bila kita doa ni sebelum memberi salam, dasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana kan kita baca Nabi SAW berdoa sebelum bagi salam. Okey, so kita sambung baca ni. Apa dia doa yang dia baca? Mari kita tengok. Dia kata Allahumma inni, Allahumma inni, ada Allahumma inni, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika. Sama tak dengan tuan-tuan punya teks? Sama? Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Tentu dia koma. Apa maksud dia? Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau, bi'ilmikal ghaib, dengan ilmumu, ilmu ghaib, maksudnya pengetahuan Allah yang meliputi benda yang ghaib, wa qudratika, dan kekuasaanmu. Qudrah kan sifat Allah salah satunya, qudrah, kekuasaan Allah di atas hamba-hambanya, di atas makhluknya. Ini belum mula doa, belum mula minta, tapi dia panggil apa? Dia panggil tawassul. Kita memuji Allah, kita menyanjung Allah, kita menyebut di awal doa kita, Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan pengetahuan Engkau terhadap segala yang gaib. Tidak ada sesuatu pun yang terluput daripada pengetahuan Engkau. Semuanya dalam ilmu Engkau. Kita memuji sifat Allah. Apa dia? Sifat apa ni? Al-Alim. Tuan-tuan baca bagi betul. Ain, bukan hamzah. Kalau tuan-tuan kata Allah ini bersifat alim. Alim tu azab yang pedih. Alim tu pedih. Azabun alim. Dia alim. Yang kita kata alim dia ni, alim. Alim tu maksudnya Allah itu al-alim, yang maha mengetahui. Maha mengetahui. Yang ni dia panggil tawassul dengan sifat Allah. Allah kata walillahil asmaul husna
fad'uuhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyeru nama-nama dia. Jadi seru nama Allah, jangan duk seru nama orang lain. Seru nama siapa? Seru nama Allah. Dan setiap sifat Allah adalah nama Allah, dan setiap nama Allah itulah sifat Allah, kan? Okey, maksudnya kita meminta kepada Allah dengan sifatnya yang maha mengetahui, dan sifat berkuasanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, kan? Qadir tu maha suci Allah di atas segala sesuatu yang dia berkuasa di atasnya. Kita bagi azan tu, sekali kita sambung sikit huraian dan syarah kepada doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey tuan-tuan, kita sambung sikit. Doa ni tak panjang, insya-Allah kita perhabis sikit. Pasal kita nak baca dalam bulan puasa ni, kita nak kena perhabis kan. Dia tak apa ustaz, tak apa. Next puasa pula kita sambung. Okey. Dia kata apa tadi, kita sambung sikit. Dia kata yang ni mula doa. Ahyini, ya Allah, kau panjangkanlah umur aku. Pasal itu minta umur panjang ni salah tak? Minta bagi umur panjang ni salah tak? Salah kalau minta panjang saja. Ya Allah bagi panjang. Pasal kita, kata ulama, kita bukan tahu. Dalam doa ni benda kadang-kadang kita tahu, satu lagi benda kita tak tahu. Contoh kita minta takwa, kita tahu kata waktu bagus,
Kita minta redha, kita tahu hak tu bagus. Kita minta syukur, kita tahu hak tu bagus. Tapi kita minta hidup ni kita tahu bagus ke tak? Tak tahu. Pasal itu, dalam semua doa minta panjang umur, tak ada yang Nabi minta dalam bentuk umum. Semua dia ikat. Dia ikat dengan apa? Ya Allah, ahyini ma'alimtal hayah khairan li. Kalaulah engkau dengan ilmu pengetahuanmu yang maha mengetahui tahu, kalaulah panjangnya umur aku itu baik untukku, maka kau panjangkanlah. Tuan-tuan, dia sambung pula, kita habis sikit lagi. Wa tawaffani idza alimtal wafah khairan li. Minta ni bukan minta mati. Bukan kita minta mati, no. Kita minta apa? Ya Allah, engkau hidupkanlah aku jika hidup itu baik, kau matikanlah aku jika mati itu lebih baik. Itu satu doa. Kalau tuan-tuan nak kerak pun boleh. Waktu buh sujud pertama cukup. Allahumma ahyini in kanat hayah khairan li wa tawaffani in kanat apa? Matikan aku jika idza alimtal wafah khairan, jika mati itu lebih baik. Apa maksud hidup lebih baik dengan mati lebih baik? Pertama, kita tak boleh minta mati kerana kita tak tahu apa kesudahan kita. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan siapa-siapa di kalangan kamu berdoa, bercita-cita, berharap nak mati. Jangan. La yatamannayanna. Jangan duk ada angan-angan nak mati. Tamanna, jangan duk ada rasa nak mati. Jangan. Minta nak mati pun tak boleh. Kadang-kadang Nabi kata apa? Dia kadang-kadang dia minta nak mati pasal dia tak larat nak tanggung susah dunia. Jangan. Tak boleh. So apa hukum doa minta mati? Tak boleh. Melainkan yang macam diajak ni, jika mati tu lebih baik, tak apa. Kita ikat macam tu tak apa. Kalau kita kata ya Allah matikan aku tak larat dah, aku tak boleh tanggung dah. Sakit aku tak boleh pi dah. Aku tak boleh pi dah, aku tak mau dah. Ambil cepat. Tak boleh, berdosa. Itu termasuk dalam sangka buruk dengan Allah. Kita nak kena kata ya Allah panjangkan umur aku. Kalaulah hidup. Sebab apa tuan-tuan? Kata Nabi, Allah memanjangkan umur seseorang itu untuk memberi ruang dia menambah kebaikan. Pasal itu kita tak boleh minta mati. Pasal apa? Kalau orang baik, dipanjangkan umur dia, itu sebagai peluang untuk dia buat baik. Kalau jahat, Allah Ta'ala panjangkan umur dia untuk apa? Untuk nak bagi ruang dia bertaubat, nak bagi dosa dia dibasuh. So ini serah pada Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan kena tengoklah tuan-tuan tu panjang ke atas mana. Siapa yang panjang di atas baik, bagus. Dia kata Allah Ta'ala makbul doa saya ustaz. Dia bagi saya panjang umur. Tapi kita duk nampak yang ni bukan hak panjang, hak yang Tuhan nak. Kalau tuan-tuan yang duduk di masjid ni kata saya 70 ustaz, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi panjang, duduk di masjid, itu masuk dalam ni. Maksudnya apa? Dia panjang di atas benda yang baik. Tapi kalau saya jumpa tuan-tuan di tempat lain pada masjid, tuan-tuan minta apa? Minta mati bang. Tak payah duduk hidup. Kalau duk jumpa lagi tuan-tuan kawan-kawan tuan-tuan yang pencin sama dengan tuan-tuan yang geng 70 80, duk jumpa lagi yang tak ketahuan jalan main masjid ni, abang kadang baik hang minta pergi cepatlah. Abang tu terang hang minta pergi cepatlah. Pasal apa? Duk nampak menghala panjang, tapi panjang dalam dosa, panjang lagi jauh pada Tuhan. Ini bukan panjang baik, ini panjang tak guna. Sebab kita bukan berumur panjang, umur tak payah panjang. Kita baca Sa'ad bin Mu'az, dia masuk Islam berapa lama ya? Berapa bulan tak tahu, tapi bila dia mati arah dia bergegang. Dia masuk Islam tak lama, tapi bila hari dia mati arash bergegar. Nabi kata tu, kita bukan perlu umur yang panjang, kita perlu umur yang panjang dalam kebaikan. So kita nak tengok. Pasal tu Nabi kata ya Allah jangan bagi aku umur panjang apa?
dalam keadaan nyanyuk. Pasal panjang tu bukan panjang yang baik, tapi panjang yang menyusahkan. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, aku tak mau umur panjang, tapi umur yang tak tahu tahuan apa, nanti jadi susah ke orang. Nampak? Nabi baca panjang. So kita kata panjang di dalam ketaatan. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, sebab itu kata para ulama, kita boleh minta mati satu kalau kita mati itu lebih baik, kita serah pada Allah. Yang kedua, kalau kita rasa kalau panjang lagi dia jadi fitnah, macam Maryam. Kan Maryam mengandung, dia kata apa? Dia kata lebih baik aku mati sebelum mengandung. Pasal apa? Pasal kalau aku lahir dia jadi teruk, dia jadi macam-macam cerita fitnah. Maksudnya kita boleh doa. Ada hadis kalau kita bimbang, kita lah duk elok dah, kita bimbang kok kita gelong, kita bimbang kok kita sesat, bimbang kok kita kena fitnah, kita boleh minta mati. Nabi ada doa, ya Allah, saya tak boleh kongsilah pasal kita nak cepat ni, kita nak ringkaskan. Ya Allah, tapi lebih kurang bunyi dia apa? Ya Allah, matikan aku sebelum terkena. Bisa dengar tak? Matikan aku, Nabi kata matikan aku sebelum aku terkena fitnah. Fitnah ni ujian lah. Duk nampak kata kalau kita hidup lagi kita boleh gelong sesat, baik mati sebelum kena fitnah tu. Yang ni boleh juga. Nampak tuan-tuan? Okey. Lepas tu apa lagi dalam doa tu, kalau tuan-tuan tengok dia kata apa? Tuan-tuan tengok dah habis dah satu rangkap. Saya nak syarah pun secara ringkas-ringkas sahaja. Okey, lepas tu Nabi SAW doa, Allahumma inni as'aluka khasyiatak fil ghaib wasyahadah. Okey, berhenti dekat tu. Yang tu satu lagi doa. Ya Allah, aku memohon kepada engkau perasaan khasyah. Khasyah takut. Dalam Quran dia kadang-kadang dia guna khauf. Khauf takut juga. Kadang-kadang dia guna khasyah. Saya jumpa satu orang, dia tanya saya jadi penin. Dia kata macam mana nak basuh khauf? Nak basuh khauf. Wa amanahum min khauf. Khauf tu apa? Khauf takut. Dia nak kata khuf. Dia duk tanya kita nak abang kata tak erti, sekali dia kata apa ustaz tak erti. Dia kata macam mana tak tahu nak sapu khauf. Khauf, sapu takut, nak buang doa, nak bagi buang takut kot. Dia kata tu yang kaki tu khuf. Faham kan? So tuan-tuan jangan buat malu untuk guru kan. Okay. Tapi dalam Quran selain daripada perkataan khauf, Quran juga menggunakan khasyah. Allah kata innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah kata innama yakhshallaha, sesungguhnya orang yang takut pada Allah. Pasal itu kita ada satu bab kita panggil khasyatullah, takutkan Allah. Hanya orang yang ada ilmu saja. Pasal itu ilmu ni sesuatu yang bawa kita takut pada Tuhan. Tapi kalau ilmu banyak tak ada rasa takut, duk berani lagi buat dosa, ilmu tu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni nak ajak bagi takut kat Tuhan, tapi ilmu duk banyak, duk baca hadis palsu, duk mereka, duk bohong, duk buat syirik, ilmu tu ilmu tak guna kan. Orang pergi mengaji matematik, nak suruh kira bagi betul, dia pergi mengaji matematik, dia pandai, dia duk buat kira bagi kita kena kecoh. Ilmu tu tak guna. Nampak? Kan? Okey. Dia kata, ya Allah, aku minta kepada engkau perasaan takut fil ghaib, di dalam keadaan sembunyi, wasyahadah, dalam keadaan orang nampak. Maksudnya apa? Kita nak Allah Ta'ala campak perasaan takut. Sifat takut itu bukan sahaja ketika mana di hadapan orang, di seorang-seorang kita bersendirian. Yang ni berat tuan-tuan, yang ni berat. Pasal apa saya kata berat tuan-tuan? Jangan main-main tuan-tuan. Ada satu hadis Nabi kata sakan bab ni. Allah ni dia suruh kita takut, dia depan orang pun takut, apa dia panggil split identity. Dia macam ada dua identity. Depan orang dia Allahu Akbar, astagfirullah, belakang orang tu dia punya sakan. Bila dia duduk seorang-seorang baru kita tahu muka dia sebenar. Orang macam ni Nabi kata habis jahanam pahala dia. Tuan-tuan bisa dengar satu hadis Nabi kata ni tuan-tuan, pasal tu saya nasihat kita semua
Biar depan orang pun kita puasa, belakang orang pun kita puasa. Jangan depan orang duk buat lembik, tak larak ni pandai. Belakang orang tuan-tuan tiba cerah dua. Tak mau lah macam tu, okay? Tuan-tuan tak buat lah. Tapi kita sakan kawan ni, ya? Vacuum kapet masjid kuat ni. Kadang-kadang orang yang lembik ni, dia tu yang tak puasa. Bukan pasal tak tak payah disyarah kan. Okey. Daripada sauban Nabi kata pada hari kiamat nanti ada satu aqwaman min ummati, ada satu kelompok daripada umat aku. Ni Nabi sebut ada satu kelompok daripada umat aku, ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsalin jibal, yang mana mereka pergi menghadap Allah Ta'ala membawa pahala sebesar bukit Tihamah. Google, boleh Google, tulis Jabal, apa bahasa Inggeris kata apa? Google lah Tihamah. Tihamah, bukit Tihamah, boleh Google, ada gambar jibal besar. Maksudnya dia mari pahala dia besar sebesar bukit Tihamah. Siapa dia tu? Umat Nabi. Hari bila? Kiamat. Tapi kemudian fayaj'aluha Allahu azza wa jal haba'an manthura. Dia mari dengan pahala sebesar bukit Tihamah. Tahu Allah Ta'ala buat jadi seperti debu berterbangan. Habis hancur, habis batai, habis lingkup, habis semua punah. Sahabat dengar Sauban kata, sifhum lana ya Rasulullah. Habak mai pok mana tu? Sifhum lana, sifatkan mereka kepada kami. Cerita siapa dia, grup mana, panggil mereka lagu mana, apa yang mereka buat sampai Jahannam habis pahala besar bukit tu. Nabi kata apa? Innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka tu daripada hampa lah. Maksudnya daripada geng umat Nabi, bukan orang lain, bukan umat dulu, umat lah. Masalah mereka apa? Tuan-tuan tengok, وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ. Ni yang kita minta tadi, ya Allah, depan orang pun takut, belakang orang pun takut, biar aku ni jadi macam mana depan belakang sama. Nabi kata yang Jahannam tadi ni, aqwamun, satu kaum, idza khalau bimaharimillah, depan orang depa tak buat benda haram, tapi khalau, apa makna khalau? Khalwat. Jamban dia panggil apa? Arab panggil jamban. Baitul Khala, tempat sorang-sorang. Pasal jamban orang tak pergi ramai-ramai. Oi, buat mana? 3-4 orang pergi jamban. Kami nak berjamaah. Tak ada. Jamban orang privacy, jamban sorang-sorang. Jamban sorang-sorang. Pasal tu saya semalam duduk makan dengan mufti, dia cerita dia pergi India. Dia tak terberak dia lah. Pasal apa? India punya jamban dia buat half. Pintu dia half. Maksudnya kalau kita duduk berak, dia tutup badan ya. Muka kita nampak muka depan tu. Kawan tu pun tutup half ya. Maksudnya kita boleh buat apa? Kita boleh buat meeting. Tak, tuan-tuan berak, dia tutup, tapi tutup betul-betul tutup bahagian bawah. Atas nampak, boleh tengok. Macam mana? Okey. Tang ni bina, okey. Boleh sembang. Conference, live conference, telecast. Dia kata tak boleh pergi di India. Itu yang ada jamban. Yang tak ada jamban, dia kata pakaikan pelekat, tepi-tepi tu selok. Aku selok, dekat-dekat. Selok, dekat-dekat. Betul dia semak-semak. Lepas tu kalau dia tu sudah dulu, dia tutup kain, dia belah lagi tu ya. Kau ni habis sikit lagi. Tu jalan lagi tu. India. Di India. India. Okey. Kita alhamdulillah ramai agama kita. Pasal itu tuan-tuan, di India dengan Bangladesh. Apa? Depa duk kencing ni, pancut kencing kot tu ya. Kita alhamdulillah jamban elok apa semua. Depa duk pancut kencing. Pak ni pi lah pancut pi. Tengok dalam TV. Tengok cerita Hindustan dalam TV. Dia tengok ni. Tapi jangan tengok bulan puasa ni, tengok lepas lah. Tak tahu kerajaan, tak tahu nak buat macam mana. Tulis di dinding, la tabul fi hadha makan. Hampa jangan duk pi kencing. Hampa jangan la tabul, hampa jangan duk kencing tang ni. Tapi dia tulis dalam Arabic font. Arabic word. Dia kencing. Dia tengok la tabul, lam alif ta, ayat Quran, sentap, tutup, pi, tak jadi kencing. Pasal apa? Takut terkencing kat ayat Quran. Tu bukan ayat Quran, tu tulisan Arab. Tak
Tak tahu nak buat macam mana, nak ajak supaya pergi kencing ambil air, tak tahu. Tidak tuan-tuan, alhamdulillah agama kita kalau bab qada hajat cantik, Islam cantik. Okey, tang mana tadi kita sebut bila dia duduk seorang-seorang, idza khalau, bila dia duduk seorang-seorang, bi maharimillah intahakuha, dia buat benda yang Tuhan haram. Ini pok yang pahala dia besar, pahala dia sebesar jibal tihamah, tapi esok depan Tuhan habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Dia hanya takut bukan kerana Tuhan, tapi kerana orang. Itu yang kita minta alam ni, depan orang pun kita takut, belakang orang pun kita takut. Okey, wa as'aluka, ini saya akan ringkas, wa as'aluka kalimatal haq fil ghadab war ridha. Aku minta perkataan yang benar ketika marah dan ketika redha. Pasal apa tuan-tuan? Secara ringkaslah, tak payah syarah panjang. Pasal apa kita kata wa as'aluka kalimatal haq? Aku minta supaya diberikan cakap yang betul semasa marah dan semasa tenang. Pasal apa kita minta cakap yang betul? Kerana kata para ulama, orang apabila dipengaruhi oleh emosi, dia tidak boleh bersifat adil, munsif. Dia tak boleh. Dia panggil munsif. Munsif ni apa dia? Orang yang bercakap di atas fakta. Pasal itu Quran kata jangan kamu buat tak ketahuan pada satu pok kerana kamu benci. Walaupun dia musuh kamu, tapi kalau dia kata benda betul, kamu cakap benda betul. Jangan bercakap dalam keadaan dipengaruhi emosi. Kadang-kadang dia tu betul, tapi dia bukan geng kita. Kita pergi kata tak betul. Yang ni tak mau. Pasal tu kita kata, waktu aku marah, waktu aku elok, waktu aku tenang, waktu aku lagu mana pun, biarlah aku bercakap betul. Bukan bercakap kerana emosi, tapi bercakap kerana fakta. Itu maksud doa ni. Dapat tak tuan-tuan? Kadang-kadang bila orang tanya kita waktu elok, kita cakap elok. Tapi bila kita main angin sikit, orang tanya, duk buat mebal, duk buat cakap tak elok. Oh, tak mau. Nampak? Okey. Ataupun kena kat kita, kita kecoh. Oh, tak mau macam tu. Wa as'alukal haq. Biar cakap betul, tak kira angin. Nampak? Ini kalau tuan-tuan boleh baca cerita-cerita politik, boleh baca kan. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ni saya syarah pendek-pendek ya. Dan aku minta kepada engkau ya Allah al-qasd. Al-qasad ni apa dia maksud dia? Bersifat ekonomi. Pasal tu bahasa Arab dia panggil al-iqtisad. Qasad ni maksud dia pertengahan. Pertengahan di antara fil faqri wal ghina. Dalam agama berapa kali dah saya terang kat tuan-tuan, kedekut sangat pun Tuhan cela, boreh tak tentu hala pun Tuhan cela. Yang ni kita minta sikap apa? Kita minta sikap pertengahan. Bila ada duit, kita berbelanja pada tempatnya, kita simpan padan patut, kita sedekah padan patut. Tuhan tak mau juga kita ada 1 juta, bagi semua 1 juta. Tuhan tak mau. Tuhan kata jangan sampai kamu membawa. Dia kata apa? Orang beriman ni baina qawama. Dia ada 100, dia bagi 10 ringgit. Okey. Jangan dia ada 100, dia bagi semua 100. Sampai dia balik pula pergi minta sedekah kat orang. Dia tak pinjam 10 ringgit. Dia kata hang pergi mana duit? Duit aku semua sedekah kat masjid. Tuhan tak mau. Tapi yang sampai tak bagi langsung, orang suar tolak tabung, dia senyum 2-3 kali senyum. Dia kata aku bagi dah senyum. Kan tak mau. Kita minta apa? Wa as'aluka. Ni yang mana laki-laki perongeh, laki-laki kedekut apa semua tu payah berkira tu, suruh dia baca doa ni. Kata abang baca doa ni bang. Mudah-mudahan yang kedekut tu dia jadi pemorah sikit. Okey, lepas tu wa as'aluka na'iman la yanfad, dan aku minta nikmat yang tidak hilang. Kata para ulama, nikmat yang tidak hilang ni apa dia? Nikmat yang tidak hilang ni syurga. Semua nikmat kita akhirnya akan musnah. Kesihatan akan sakit, kesenangan akan hilang. Yutba'ul mayit salasah. 3 benda bawa pergi kubur, semua balik. Nabi kata apa yang kamu makan jadi najis, apa yang kamu pakai akan reput, apa benda yang tinggal dengan kamu, apa yang kamu sedekahkan. Tu Nabi kata. Pasal itu kita minta ya Allah bagi aku nikmat yang tak hilang. Semua nikmat boleh hilang, kecantikan, kepandaian semua boleh hilang. Hari ini boleh bercakap, esok stroke, sepatah apa tak boleh cakap. Cakap orang tak faham. Kemarin duk bercakap elok. Nikmat tidak
mesti kekal. Tapi satu nikmat bila kita masuk selama-lamanya tak berubah, tak musnah, apa dia? Syurga Allah. Masuk dalam syurga tuan-tuan, tak ada titik akhir. Doa tuan-tuan. Lepas tu dia kata apa? Wa as'aluka qurrata ain la tanqati', dan aku minta kepada engkau penyejuk mata yang tidak putus. Penyejuk mata yang tak putus ni para ulama bincang panjang. Qurrata ain, ayak mata. Ayak mata ni ulama kata dia ada dua jenis. Satu, ayak mata sejuk. Tuan-tuan bila teriak tuan-tuan pegang tengok. Ayak mata tu bila dia sejuk itu tangisan gembira. Ayak mata bila dia hangat itu tangisan duka. Pasal dua-dua kita menangis. Dapat 5A teriak juga, dapat 5E pun teriak. Hang ada orang masuk meminang dah pun teriak. Hang yang minggu lepas masuk tu dia reject, dia tak mau tengok gambar, dia tak berkenan pun teriak. So kita tak tahu. So kita minta apa? Kita minta air mata penyejuk. Pasal itu kita doa anak kita kan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Anak bini yang bila kita tengok sejuk hati kita, bukan bila kita tengok hangat saja. Lalu ni tuan-tuan balik pergi tengok anak bini tuan-tuan, dia menyejukkan hati, menenangkan jiwa ke? Ataupun bila kita tengok tadi aku duduk masjid tenang, balik tengok muka hang serabut lah. Kita minta kat Tuhan anak bini yang bagi sejuk hati. Tuan-tuan jangan main-main. Siapa yang ada anak tapi tak sejuk hati, itu bukan nikmat, tapi itu nikmah. Itu satu ujian tu dia. Okey. Tu yang dia lari i'tikaf di masjid tu. Okey. Wa as'aluka bardal 'aish ba'dal maut. Dan dia kata apa? Ya Allah, aku meminta kehidupan yang sejuk selepas mati. Kehidupan yang sejuk selepas mati ni apa? Kemudahan di akhirat. Kehidupan yang sejuk. Apa makna kehidupan? Barid ni sejuk. Pasal itu kita baca doa iftitah kan, Allahumma inni Allahumma naqini min khataaya tu kan, kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas bil ma'i was salji wal barat. Baca dah doa tu, bil ma'i was salji wal barat. Barat tu ayat sejuk. Ya Allah, aku nak kehidupan yang sejuk. Bila yang kehidupan yang sejuk? Selepas mati. Kata para ulama, kehidupan yang sejuk, kehidupan yang menenangkan di akhirat esok. Tuan-tuan, di padang mahsyar orang beriman dia rasa lama mana? Bisa dengar lah hadis. Orang beriman masa dia berdiri di padang mahsyar tu, lama mana dia rasa? Nabi sebut orang beriman bila dia bangkit di padang mahsyar, masa dia duduk tunggu semua nak selesai tu, bagi orang beriman khas lohok ngasak. Kita akan rasa lama mana? Orang kafir duduk lemah perut tak tahu bila nak. Kita ni rasa lohok ngasak. Tuan-tuan bayang lohok tak tahu sekali ngasak pula. Nak tahu cepat tak cepat tengok bulan puasa lagi. Nampak? Okey, dan dia kata lagi apa? Wa as'aluka ladzatan nazar, dan aku memohon kelazatan memandang wajah engkau. Bila kita akan tengok wajah Allah? Di dalam syurga. Allah Ta'ala tanya dalam hadis, nak lagi tak? Apa dia lagi nak? Ahli syurga kata, apa lagi kami nak? Muka kami dah putih, masuk dah syurga, neraka dah selamat, apa lagi kami nak? Tak ada apa ya Allah. Dalam hadis kata Allah singkap hijab dia, dan kita semua ila rabbiha, kepada Tuhan kita melihat nikmat, kemuncak kepada nikmat seorang hamba di hari akhirat, bukan masuk syurga, tetapi adalah melihat wajah Allah. Kita akan tengok wajah Allah. Itu nikmat paling besar. Nampak? Dia minta dalam doa ni, wa as'aluka, dan akhir sekali dia kata apa? Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ika fi ghairi darra mudirrah wala fitnah mudillah. Ya Allah, aku memohon kerinduan untuk bertemu dengan engkau. Ini yang Ibnu Qayyim bawa ni. Orang beriman rindu nak jumpa Tuhan. Pasal itu dia rindu kepada mati. Siapa man ahabba liqa, siapa yang nak jumpa Allah, Allah nak jumpa dia. Siapa yang benci jumpa Allah, Allah tak mau jumpa dia. Pasal itu tuan-tuan, orang beriman dia minta syauq. Apa makna syauq? Syauq.
rindu. Ya Allah, campakkan perasaan rindu untuk bertemu dengan Engkau. Pasal itu bila kita mati, kita minta cepat nak jumpa Allah. Pasal kita rindu. Orang rindu ni dia tak sabar-sabar nak jumpa Tuhan dia. Ya Allah, bagi perasaan tu kat aku. Dan tuan-tuan yang terakhir, Allahumma zayyana bizinatil iman. Hiaskan diri kami dengan iman. Jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk, huda muhtadin, yang memberi petunjuk. Apa maksud hiasi diri kami dengan iman? Bagi mulut kami cakap lagu orang beriman, mata kami tengok orang beriman. Maksudnya hiasi kami dengan iman tu, mulut kita macam orang beriman, mata kita macam orang beriman, telinga kita macam orang beriman, kaki kita macam orang beriman, cakap, tutur, kata semua elok macam orang beriman, tak mencarut, tak maki, tak buat benda tak elok. Itu maksud hiasi kami dengan iman. Dan jadilah kami orang yang mendapat petunjuk. Dan bukan berhenti takat tu, kami juga memberi orang lain petunjuk. Ni doa yang Nabi ajar Ammar. Tuan-tuan, setakat itu yang kita boleh syarah. Kalau saya nak syarah ni panjang lagi, dia punya dalam, dia inti dia. Tapi cukup tuan-tuan baca nanti dalam salat. Tuan-tuan minta ke Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi keberkatan daripada bulan Ramadan nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.